Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang Muhyiddin Yassin hina Sultan Pahang kini menjadi besar dan makin panas. Terkini, ada berlaku himpunan Solidariti yang di Kuantan. Kata himpunan tersebut, "Jangan hina Sultan kami." Himpunan Solidariti berlangsung aman di Kuantan Pahang. Kes ini bukan makin kecil, bahkan makin besar. Tetapi yang lebih menarik lagi ialah tindakan parti Muhyiddin Bersatu dan Muhyiddin sendiri yang tetap mempertahankan diri dan tidak berlaku langsung rasa penyesalan. Seperti yang dinasihati oleh Khairi Jamaluddin supaya Muhyiddin tampil mohon ampun kepada Istana Pahang, Muhyiddin tidak melakukannya. Sebaliknya, makin melawan dengan menyatakan pula senarai SD 115 yang dikatakan dipunyai oleh Muhyiddin selepas PRU 15 yang lepas. Namun yang menjadi perhatian netizen ialah siapakah 115 yang menandatangani SD tersebut. Kerana SD atau salinan yang Muhyiddin beri kepada pihak polis adalah salinan yang bukan yang menunjukkan siapa tanda tangan. Jadi, netizen nak tahu sebenarnya siapa 10 ahli parlimen UMNO Barisan Nasional yang jadi pengkhianat, yang tak faham bahasa, bahawa SD sudah tak boleh pakai. Tapi mereka tetap tanda tangan. Lepas Akta Anti Lompat Parti telah disahkan atau digunapakai, telah aktif digunapakai, maka SD sebenarnya tidak berguna lagi. Kumpullah 1,000 kah, 2,000 kah, 5 juta kah, ianya tidak akan berguna lagi kerana sudah melanggar Akta Anti Lompat Parti. Himpunan aman ini yang berlaku di Kuantan Pahang berjalan dengan aman, yang mana dengan slogan Raja dan Rakyat Berpisah Tiada, anjuran Majlis Mahasiswa Anak Pahang Mampan di hadapan Masjid Sultan Ahmad I petang tadi berlangsung aman tanpa sebarang unsur provokasi. Ketua Polis Kuantan Man Muhammad Zahari Bakwan Busu berkata, hampir 100 peserta menyertai perhimpunan itu yang berlangsung kira-kira sejam bermula 5 petang. Pemantauan telah dibuat oleh pihak polis dan diiad berlangsung dengan keadaan aman tanpa ada sebarang insiden tidak diining-ining. Peserta perhimpunan pada mulanya dijadualkan berhimpun di perkarangan masjid berkenaan sebelum berarak ke Menara Kuantan 188, namun atas faktor keselamatan, selepas dinasihatkan pihak polis mereka akur dan hanya berkumpul berhampiran masjid. Peserta turut kelihatan membawa spanduk yang tertera, antaranya Daulat Tuanku, Jangan Hina Sultan Kami, Mahasiswa Bersama Sultan dan Pertahankan Kedaulatan Institusi Diraja. Sementara itu, pengerusi Mampan, Aidid Fadullah Abdul Syukur berkata, tujuan perhimpunan itu adalah sebagai isyarat kepada ahli politik bahawa golongan muda cakna terhadap situasi semasa terutamanya yang menyentuh isu 3R. Ahli politik tidak kira daripada mana-mana parti tidak seharusnya menyentuh isu 3R. Sesiapa yang terlibat sepatutnya dikenakan tindakan sewajarnya jika nak berpolitik berpada-pada, katanya ketika ditemui pemberita. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya lagi di Nazilin Unity Channel. Ini adalah berita terkini dan juga perkembangan terkini PRK Nenggiri. Selepas lebih daripada 5 hari, PRK Nenggiri selesai di mana Perikatan Nasional kalah teruk sehingga lunyai tersungkur ke tanah. Ini pula yang terjadi. Tak puas hati dengan keputusan itu, kini muncul pula dakwaan berlaku sogokan di Nenggiri. Perikatan Nasional akan hantar petisyen bantah kemenangan BN. Macam-macamlah. Selepas kalah, keluar pula isu sogokan. Selepas kalah, keluar pula isu petisyen. Tapi tak apalah, teruskanlah petisyen itu supaya keadilan dapat ditegakkan, supaya tiada yang teraniaya dan terbukti siapa yang benar-benar menang dan siapa yang benar-benar kalah
yang menang jadi abu, yang kalah pun tetap jadi saudara-saudara sekalian. Dakwaan sogokan di Nenggiri, Perikatan Nasional akan hantar petisyen bantah kemenangan BN. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur mengesahkan pihaknya sedang mengumpul bukti apa yang didakwa sebagai sogokan dan ugutan ke atas pengundi. Macam-macam lah yang timbul. Ada sogokan pula, ada lagi ugutan. Perikatan Nasional PN sedang mengumpul bukti untuk memfailkan petisyen Dun Nenggiri dimenangi calon Barisan Nasional BN Azmawi Fikri Abdul Ghani 17 Ogos lalu. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur berkata, segala maklumat dikumpul termasuk dakwaan wujud sogokan dan ugutan kepada pengundi sepanjang kempen PRK berlangsung. Kata beliau, ya, akan file petition dan kami kini sedang kumpul semua bukti, katanya kepada FMT. Terdahulu, pengarah operasi PN PRK Nenggiri Anwar Musa membangkitkan dakwaan berlaku sogokan kepada pengundi dan salah guna aset kerajaan pusat sepanjang kempen. Dakwaan itu termasuk pengundi diberi wang dan peneroka diberi sijil perakauan milik lot rumah semasa berkempen. PRK Nenggiri Sabtu lalu dimenangi Azmawi dengan majoriti 3,352 undi, menewaskan calon PAS Muhammad Rizwadi Ismail mewakili PN. Sementara itu, Anwar Musa memaklumkan pimpinan PN akan mengadakan perbincangan Sabtu ini berhubung petisyen. Petisyen akan dibincang Sabtu ini. PN memandang serius rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang terang-terangan berlaku, katanya. Menjadi hero sudah tentang rasuah. Tapi siapakah parti politik yang telah pernah baru-baru ini petisyen menang di kawasan tersebut karena benar-benar berlaku sogokan dalam rasuah dalam pilihan raya sehingga keputusan terpaksa dibatalkan dan diulang semula pilihan raya? Itu yang kena jawab. Itu yang perlu dijawab oleh Anwar Musa. Jangan cakap orang kerana mungkin diri sendiri yang ataupun parti gabungan itu yang akan kena balik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Muhyiddin serah 115 akuan berkanun kepada polis. Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin telah menyerahkan 115 akuan berkanun SD yang menyokong dirinya sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun 2022 kepada polis. Dia juga menyerahkan surat akuan penerimaan SD berkenan yang bertarikh 21 November tahun 2022 daripada Setiausaha Sulit yang di Pertuan Agong ketika itu Al-Sultan Abdullah. Wartawan kemudiannya diberikan salinan SD Muhyiddin kepada Istana bertarikh 21 November 2022. Dia juga menyebut bahawa turut disertakan bersama adalah 51 SD daripada Perikatan Nasional PN, PAS 22, Gabungan Parti Sarawak 22, Gabungan Rakyat Sabah 6, Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM 1 serta SD daripada 10 ahli parlimen BN dan 2 ahli parlimen bebas. Bagaimanapun, lampiran SD daripada mereka yang didakwa menyokongnya itu tidak diberikan kepada media. Dan wartawan juga tidak dimaklumkan mengenai jumlah ahli parlimen yang menandatangani SD tersebut. SD itu dikatakan dikumpul sejurus selepas PRU 15 yang berakhir dengan parlimen tergantung. GPS dan JRS pada mulanya menyokong Muhyiddin tetapi kemudian menukar sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim susulan titah Al-Sultan Abdullah yang menasihatkan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan perpaduan. Muhyiddin sebelum ini juga menolak tawaran untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan. SD atau surat-surat berkenaan adalah antara dokumen yang diberikan oleh Muhyiddin kepada polis sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap dakwaan bahawa dia telah menghina baginda dengan mendakwa dirinya tidak dijemput untuk membentuk kerajaan
Selepas PRU15 walaupun mendapat sokongan 115 ahli parlimen termasuk dirinya. Muhyiddin dikatakan menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika ceramah umum pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri. Dia didakwa sebagai berkata dirinya sudah mendapat 115 sokongan ahli Dewan Rakyat selepas PRU15 yang membolehkannya diangkat sebagai Perdana Menteri. Namun, menurut Presiden Bersatu itu, dia tidak dipanggil oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu untuk mengangkat sumpah. Rupa-rupanya saudara-saudara, ini penjelasan daripada ramai netizen berkaitan dengan apa yang Muhyiddin katakan itu. Menurut netizen dalam ruangan komen di Malaysia kini, mereka menjelaskan kenapa apa yang berlaku. Pink Jaguar kata, kalau betul dan benar Muhyiddin ada dan masih ada sokongan SD dari 115 ahli parlimen, kenapa bila dicabar membuat undi tak percaya terhadap Perdana Menteri ke-10 tidak berani dilakukan di parlimen? Adakah SD yang dikemukakan kepada Agong sahih dan ikut peraturan Akta Lompat Parti? Dan SD-SD yang dikemukakan sah dan tidak bertindih-tindih perakuan yang diisytiharkan dalam SD? Adakah Agong dan Majlis Raja-Raja boleh dan mudah ditipu dan dikelirukan oleh ahli-ahli parlimen yang kerana ada yang telah pun buat bertindih-tindih perakuan yang telah diisytiharkan? Tindakan mengungkit-ungkit perkara itu yang telah diputuskan 2 tahun lalu seolah-olah mencerminkan tiada kematangan sikap yang ditunjukkan oleh Muhyiddin dan PN dalam isu ini. Wan Khalid pula kata, yang di-Pertuan Agong dah buat pilihan dan semua dah akur, jadi Muhyiddin tak perlu ungkit atau salahkan yang di-Pertuan Agong lepas 2 tahun dah berlalu. Jadi Muhyiddin masih nak ungkit hal ini bermaksud dia salahkan YDPA yang dia tak dapat jadi Perdana Menteri sebab YDPA. Sebenarnya Muhyiddin yang mengkhianat PH lepas menang dah bersekongkol dengan PAS dan pengkhianat PKR bukan YDPA. Red Parrot kata dah 2 tahun masih dia ungkit. Kenapa? Dia tak betul ke apa? Semua orang tahu selepas Akta Lompat Parti dikuatkuasakan sebelum PRU15, sokongan melalui SD oleh seorang ahli parlimen tak sah. Dalam kes BN, hanya presiden yang diberi kuasa untuk menentukan sokongan dan itu pun dalam bentuk en bloc. So, Din Tompok patut move on dan let UG lead by PMX do their job until government dissolve in 3 years time. Supposed to be in someday in 2024, 27. Kotaro Minami kata, nampak gaya memang degil Muhyiddin ini. Memang mempertikaikan kewibawaan yang di-Pertuan Agong pada masa itu. Dia masih tak faham atau buat-buat tak faham yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Mengikut pertimbangan yang sewajarnya. Harap-harap tindakan tegas diambil oleh pihak berkuasa. Jangan hanya ambil statement lepas tu dibiarkan macam tu. Indigo Orca kata, macam bingung pula baca pasal SD-SD oleh Muhyiddin ini. SD-SD ni tak boleh pakai sebab Akta Anti Lompat Parti sudah berkuat kuasa masa itu. Bagi SD untuk jadi bukti itu kenapa ya? Buat apa? Apa gunanya? Tiada guna pun. Aku pun jadi bangang baca news ini pula dah, kata Indigo. Wan Khalid kata, apa yang Muhyiddin offer pada mereka? Wan Khalid kata, boleh tak Muhyiddin dedah juga apa balasan yang ahli-ahli parlimen dapat jika mereka sokong Muhyiddin? Apa jawatan atau wang berapa juta? EKJ kata, ramai yang ingin tahu nama yang tersenarai dalam 114 SD tersebut. Apa pula pendapat anda dan apa juga kehendak anda? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Netizen mulakan hashtag tangkap Muhyiddin di media sosial dipetik daripada Harapan Daily. Pengguna media sosial sejak semalam mula melancarkan tanda pagar tangkap Muhyiddin susulan kontroversi membabitkan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Kemarahan orang ramai terhadap Presiden Bersatu terus meningkat, berikutan pembangkang masih mempertahankan tindakan mereka. Hasil pemerhatian Harapan Daily, tanda pagar hashtag tangkap Muhyiddin, hashtag tarik gelaran dan hashtag pertahan Pahang telah mula digunakan dengan banyak kali di Facebook, aplikasi X dan Instagram. Seorang rakyat Pahang, Sahara Seman, kecewa dengan sikap Muhyiddin dan mahu polis mengambil tindakan terhadap bekas Perdana Menteri ke-8 itu. Sultan kami, maruah kami, rakyat Pahang, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu, katanya. Diharapkan agar PDRM dapat mengambil tindakan sewajarnya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin, hashtag pertahan Pahang, hashtag 06 pertahan Pahang, catatnya. Liana Marzuki pula mengimbas kembali sikap Perikatan Nasional PN ketika parti itu ingin mendapat kuasa. Pada waktu itu mereka lah yang terpaling lantang mempertahankan yang di-Pertuan Agong kononnya. Tahun 2020, Agong disembah dan diangkat kerana dia nak jadi Perdana Menteri tanpa pilihan raya. Siap Agong pertahankan pelantikan dia? Siapa Agong yang pertahankan pelantikan dia? Fast forward 2023-2024, diperli dan diperlekeh Agong yang sama berulang kali. Agong yang sama yang pertahankan dia masa mula jadi Perdana Menteri, lupa daratan sungguh manusia ini, katanya. Muhyiddin dalam kenyataan kemarin mempertahankan tindakannya, mendakwa. Ucapannya adalah fakta dan percaya beliau tidak melanggar mana-mana undang-undang negara. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula dilaporkan telah menyatakan sokongan penuh kepada Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah berkaitan gesaan supaya Muhyiddin disiasat. Pemuda Bersatu pula pada semalam membuat laporan polis mendakwa rakaman video Muhyiddin telah disunting untuk memburukkan pemimpin PN terbabit sekaligus dikaitkan dengan isu Raja Melayu Agama dan Bangsa 3R. Namun demikian saudara-saudara sekalian, apa yang menarik ialah netizen mula menuntut Muhyiddin atau geng Bersatu, pemuda Bersatu yang membuat laporan polis itu menunjukkan pita video atau video yang dikatakan original yang tidak disunting. Maksudnya begini, kata mereka, kalau ada yang disunting, tunjukkanlah mana yang original yang belum disunting. Kami nak tahu mana satu yang disunting, mana satu yang tak disunting. Kalau tak mampu menunjukkan mana satu yang belum disunting, bermaksud anda bohong, kata mereka lagi. Seorang lagi pemimpin daripada Amanah memohon supaya Muhyiddin, Perikatan Nasional perlu henti bangkitkan isu keabsahan pelantikan Perdana Menteri ke-10. Selain daripada itu, KJ juga telah mencadangkan supaya Muhyiddin segera mohon ampun kepada Sultan Pahang dan Istana Pahang. Tapi tak tahulah apa tindakan Muhyiddin selepas ini. Tinggalkan komen anda.